Okey, maksud berkomunikasi. Okey, sebelum tu ya. Sebelum pun ayat tadi ya. Jadi kata objektif pembelajaran kita pada pagi ni, yang pertama kita nak tahu. Kita nak tahu apa? Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan adab berkomunikasi. Yang kedua, kita nak tahu tentang sebelum tu kita tahu tentang prinsip komunikasi Islam. Maksudnya Islam ni ada prinsip berkomunikasi. Kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan prinsip komunikasi Islam. Yang ketiga, kita nak tahu adab berkomunikasi. Masalah cara kita nak berkomunikasi. Apa adab dia kan? Jadi tiga benda ni yang kita tahu. Dan selainnya kita nak tahu hikmah bila kita menjaga adab ketika berkomunikasi. Okey, kita pergi kepada tajuk kita. Yang pertama, dari segi bahasa, komunikasi ini bermaksud perhubungan. Dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung dan lebih seperti email, surat macam saya tunjuk tadi melalui email. Email ni maksudnya jalan telefon, jalan laptop kita tengok ada email tu maksudnya kita berhubung dengan luar yang jauh. Sampai email Nah surat ni kalau zaman dulu kita guna surat siapa hantar surat tu? Bosman. Semua bosman. Bupati. Bupati ataupun yang ni ada pigeon pigeon ni biasa dengar. Dia sama macam JNT, Shopee, Express. Maksudnya berhubungkan yang hantar surat kan. Jadi bupati lah hantar surat kan. Dan sekarang ni kita ada radio. Radio ni maksud jalan kata lah semua kita dengar Lepas dengar pun jadi dengar juga bila kita ini buka radio kan. Jadi tu lah komunikasi dan telefon ni sedia maklum memang kita guna telefon. Pelik kalau zaman lain ni kita tak guna telefon. Okay, okey, jadi kita pergi kepada poin yang kedua kan. Okey, kat sini tengok kan. Yang pertama sini apa ni? Qaulan sadida. Qaulan Sadida. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Maksud direct to the point ya, straight to the point. Okey, yang kedua? Qaulan baligha. Okey, apa maksud dia? Kata-kata yang tepat, mengenai sasaran dan memberikan sasaran kepada jiwa. Yang ketiga, Qaulan layyinan. jadi maksudnya kata-kata yang menggunakan kesaksian lemah lembut. Maksudnya kata-kata yang lembut maksudnya tak kasar lah. Sabar satu kita tahu maksudnya tidak kasar bahasa kan. Okey, terusnya apa maksudnya? Kata-kata yang menggunakan maksudnya mungkin berbelit-belit nak ayat gini tapi pusing-pusing tu bawa sampai sini kan. Maksudnya yang guna bahasa yang mudah. Macam Nabi sebutlah. Nabi guna bahasa yang pendek tapi mudah nak difahami kan. Okey lagi. Apa maksud dia? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang jahat ataupun yang menyakitkan hati orang lain. Okey, seterusnya Qaulan karimah. maksud kata-kata yang Mulia. Maksudnya bukan kata-kata yang menghina. yang menghinakan jadi semua prinsip komunikasi Islam ni disebut di dalam Al-Quran. Tinggal kita nak artinya. Qaulan baligha, qaulan layyinan, qaulan sadida. Semua tu kata-kata yang baik. Jadi itulah asas ataupun prinsip komunikasi Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab berkomunikasi. Okey, yang pertama bila nak beradab komunikasi mestilah yang pertama adalah tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab
seperti salat dan tidak menggunakan, tidak mengabaikan tugasan maupun perintah bapa. Maksudnya kita guna telefon kita, guna gadget kita, tapi tidaklah sampai mengabaikan perintah Allah ataupun perintah ibu bapa. Perintah Allah adalah seperti solat ataupun perintah ibu bapa. Ibu bapa kita buat gini, kita tidak abai, kita tidak endah kan. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan seperti kata-kata yang penuh hikmah. Okey, maksudnya kita guna bahasa sesuai. Ini poin dia, kata contoh dia apa? Tidak menjauhi perdebatan. Perdebatan ni kata berdebat, nak cari nak balah yang sama, nak bergaduh yang sama. Kita menjauhi. Kecuali perdebatan yang penting, yang baik. Tapi susah kita jumpa perdebatan yang baik. Ataupun gurauan yang berlebihan. Gurau apa orang panggil? Gurau. Maksudnya berlebih-lebih kan. Ataupun yang sebutnya bergurau hingga sampai menipu kata. Kita gurau boleh tapi tak boleh sampai berbohong kan. Okey, yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti dalam penggunaan gadget semasa menunggang memutuskan kunjungan hari raya. Okey, maksudnya kita guna gadget walaupun kita tengok tu boleh baik, tapi guna tempat yang sesuai. Janganlah kita cuba lagi main dalam masjid, sebab masjid ni untuk kita melakukan ibadah. Kecuali kita guna headset untuk tengok kuih lain sikit, tapi sebab ni tengok tukang fizikal lah. Dan menunggang motosikal. Motosikal ni lah kata lagilah bahaya Jadi orang kata kewasan jadi itu mengundang kepada kemalangan dan boleh membawa kepada kematian ataupun kunjungan hari raya ni kata kita susah nak elok sebab tak molek kita jarang rumah orang biarlah kita fokus berbual dengan tetamu Okey, adab yang keempat memastikan tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjadi permintaan ini pun sama kadang-kadang kita ni nak cepat nak tunjuk orang yang paling cepat siapa maklumat forward ada 10 grup WhatsApp forward semua dalam grup WhatsApp sedangkan maklumat tu maklumat yang palsu ataupun kata ada mesej mesej berantai kalau tak forward mesej ni dalam masa 24 jam anda akan diancam ini. Biasa dah dapat mesej. Tak biasa. Kalau mesej dulu, biasa dapat mesej ni kan. Sedangkan maklumat tu palsu kan. Tak boleh. Siasat dulu sebelum nak sebar kan. Okey, yang kelima. Tidak memfitnah dan membuka aib seperti menghindar daripada gosip, kutukan, gosip dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disediakannya. Okey, maksudnya apa? Kita nak kecek, nak komunikasi. Janganlah sampai kita mengaitkan, mencegah, mengutuk ataupun mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Mengadu domba apa? Maksudnya dia misalnya nak balas dengan orang lain dia kacak api dia ni dia kacak api bila kacak api dia memburukkan si maksudnya mengadu domba jadi kawin nak balas sedangkan tak ada apa jadi perangai ni tidak modern ataupun panggil dengan panggilan yang tidak disukainya jangan samakan dengan binatang atau dengan haiwan tidak orang tersuka jangan panggil dengan panggilan yang tidak disukainya. Okey. Faham sekarang ni? Okey, seterusnya